Info baru. Tun bersama Perikatan gagal membeli 118 ahli parlimen menggunakan dana black money 1 bilion ringgit. Ya, ini adalah pendedahan maklumat sulit yang cukup dahsyat, yang cukup panas. Akhirnya sehingga hari ini, Perikatan Nasional gagal melobi pembentukan kerajaan pintu belakang di Istana Yang di-Pertuan Agong adalah kerana dana haram 1 bilion ringgit yang dikumpul oleh Perikatan, oleh Atok, gagal membeli 118 ahli parlimen sehingga 120 ahli parlimen bagi membentuk kerajaan pintu belakang di Putrajaya. Malah isu ini membuktikan kesilapan bacaan politik di pihak pembangkang apabila mereka fikir jika wang bernilai 1 bilion ringgit ini berjaya dibawa masuk ke dalam Malaysia secara haram, mereka boleh menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar dalam tempoh kritikal menanti tempoh masa Agong ke-17 angkat sumpah di Istana Negara. Ini adalah kemaluan terbesar yang perlu ditanggung oleh Perikatan Nasional kerana semua apa yang mereka cakap-cakapkan tidak menjadi, serba-serbi gagal kerana dana 1 bilion ringgit ini untuk membeli 118 ahli parlimen ditolak khususnya oleh ahli-ahli parlimen kerajaan. Malah skandal membeli ahli-ahli parlimen kerajaan ini telah diperakui sendiri oleh Setiausaha Politik PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi yang meminta pihak berkuasa menyiasat dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional terbabit dalam cubaan merasuah individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan Kerajaan Agung. Paling penting, berdasarkan maklumat sulit yang paling panas, kerja-kerja membeli ahli-ahli parlimen kerajaan ini gagal adalah kerana jumlah wang yang ditawarkan adalah sangat sedikit. Ialah 1 bilion ringgit. Tambah tolak 118 ahli parlimen. Alah, berapa juta ringgit saja satu kepala boleh dapat. Maka saya kira dana haram ini, dana politik untuk mencuri ahli-ahli parlimen kerajaan, untuk membeli ahli-ahli parlimen kerajaan, saya kira memang bajet Atok ni tak cukup untuk mencatur kuasa. Dupang sangat dupang. Kalau kita fikir pakai otak, pakai akal, untuk mencatur kuasa ni, nak gulingkan sesebuah kerajaan atau seorang Perdana Menteri, ia memerlukan jumlah dana yang boleh mencecah paling kurang 100 bilion ringgit. Dalam keadaan pembangkang memang semakin berkurangan sokongan ahli parlimen mereka, tak sampai 70 ahli parlimen ya, untuk membeli 50 ahli parlimen kerajaan paling minimum perlu ada bajet 50 bilion ringgit. Ini baru ahli parlimen.
Kalau nak beli agung dan raja-raja, bajet perlu mencecah trilion ringgit. Itu pun kalau agung dan raja-raja nak dibeli, nak dirasuah. Setakat ini, kenapa tidak ada pertukaran Perdana Menteri? Kenapa tidak ada pertukaran kerajaan? Masalah pokok Perikatan Nasional adalah walaupun mereka mempunyai duit 1 bilion ringgit, ia belum cukup untuk membeli ahli-ahli parlimen kerajaan. Kedua, agung dan raja-raja di istana negara memang tak boleh dibeli dalam permainan tarik tali percaturan kuasa ini. Kalau kau nak beli bosku di penjara Kajang, itu harga dia lagi mahal. Bosku mencatur kuasa di penjara Kajang sekarang ni, kalau nama beliau diambil kira dalam langkah Dubai, saya kira bosku menuntut untuk dibebaskan daripada penjara Kajang, tutup 42 kes rompakan, dan of course bosku akan minta bayaran trilion US dollar sebab bosku ni kan dia cash is king. Jadi saya kira semua aktor politik yang mahu dibeli oleh Perikatan Nasional ni, semuanya serba-serbi sangat mahal, out of budget. Selain daripada nak beli ahli-ahli parlimen UMNO yang sangat mahal itu, ahli-ahli parlimen Sabah dan Sarawak, double triple dia punya harga, lagi sangat mahal kalau kau nak beli pakai duit haram. Raja-raja kita semua sangat kaya raya. Setakat 1 bilion ringgit tu, celah gigi raja-raja. Bosku, lagilah dia tak pandang. Segala tawaran-tawaran politik dupang-dupang Atok Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawah yang sumbat dia dalam penjara. Silap-silap kalau bosku buat deal dengan perikatan, makin lama lagi bosku dalam penjara sampai mati dengan Rosmah. So sebagai kesimpulan, ini adalah perkembangan yang paling latest ya di Istana dan Putrajaya. Perikatan Nasional gagal membeli ahli-ahli parlimen kerajaan walaupun dikaitkan dengan skandal membeli secara rasuah 1 bilion ringgit, kerana bajet ini memang tahulah ahli-ahli politik kita semua ni 1 bilion ringgit tu tak cukup. Apapun, saya cukup kesian ya tengok Raja Petra sebelah sana ya. Dia hari-hari cakap 118 ahli parlimen dah hantar SD kepada ini Pertuan Agong. Tapi pelik bin ajaib, tidak ada pun yang di Pertuan Agong pecat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak ada pun yang di Pertuan Agong minta Perikatan Nasional hantar SD tu. Tidak ada pun. Pertukaran kerajaan di Putrajaya sampai sekarang 2 minggu sudah Raja Petra tu bercakap macam orang gila, macam orang nyanyuk. Raja Petra, saya tahu orang di belakang anda dalam percaturan kuasa ini. Kesian ya, sejak saya menang kes mahkamah lawan PM9 di Mahkamah Kuala Lumpur, huru-hara ya, tunggang terbalik ni, geng-geng politik deep state, geng-geng politik kudeta, geng-geng Tun M ni. Tun, agak susah kan gulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar walaupun Tun bayar Raja Petra di London untuk buat cerita-cerita kencing hancing ni. Malu kan Tun? Tak tumbang-tumbang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Memang bikin malu lah. Kau beli orang tua nyanyuk untuk buat propaganda politik. This is the wrong game. Dan saya sangat kesian dengan pasukan intelijen Tun yang merekrut
uh, Raja Petra untuk hijack Kerajaan Agung Kerajaan Anwar dari segi naratif politik. Tapi saya kira anda gagal dalam pencaturan kuasa ini. Saya faham tone dan pasukan intelijennya dalam Malaysia maupun luar negara semakin goyang kerana saya menang dalam percaturan kuasa ini mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Saya faham Tun tidak senang duduk apabila saya menyokong Kerajaan Agung dan saya faham Tun semakin panik kerana saya menang di dalam perbicaraan mahkamah melawan orang VIP berpangkat Datuk berpangkat Perdana Menteri. Dalam keadaan saya, orang miskin tidak berpangkat Datuk dan tidak berpangkat Perdana Menteri boleh diisytiharkan menang di Mahkamah Kuala Lumpur. Kalau anda semua perasan, pasukan Tun, Raja Petra, Papa Gomo, Ratu Naga, pasukan cyber troopers pembangkang. Timing mereka cuba untuk buat huru-hara politik ini selepas saya menang kes mahkamah melawan PM9. Mereka buat langkah Dubai selepas saya menang lawan Mail Lambung PM9 di Mahkamah Kuala Lumpur. Saya menang lawan Kerajaan Tebuk Atap, Kerajaan Perikatan Nasional dalam Mahkamah Kuala Lumpur yang sudah tumbang di Putrajaya dan dalam Mahkamah Kuala Lumpur tiba-tiba buat langkah Dubai. Apabila saya sokong Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung, Tun Muhyiddin Tok Guru Hadi Bawang Pembangkang Raja Petra kelengkabut nak buat cerita memfitnah Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, hilang sokongan majoriti, tumbang. Tapi hakikatnya semua ni cerita tipu-tipu. Kita boleh lihat berita rasmi hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim masih menjalankan tugas rasminya sebagai Perdana Menteri ke-10, Perdana Menteri ke-11 di Putrajaya. Kita masih lihat Al-Sultan Abdullah sebagai Ketua Negara, sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, masih menjalankan amanah dan tanggungjawabnya sebagai our king. Dan sehingga hari ini Yang di-Pertuan Agong kekal menghormati mandat rakyat dan mandat Majlis Raja-Raja Melayu bahawa kerajaan rakyat kekal berkuasa di Putrajaya. Jadi kebenaran adalah tetap kebenaran dan kebenaran ini sememangnya terlalu pahit untuk ditonton dan didengar. Sememangnya sangat-sangat menyakitkan apabila kalah mencatur kuasa melawan Jufazli Syamat, melawan Yang di-Pertuan Agong, melawan Anwar Ibrahim dan rakyat Malaysia. Saya faham Tun. I know all your people. I know. Dan itu adalah kelebihan saya dalam percaturan kuasa ini. Saya cukup kenal semua orang-orang Tun. Di kanan dan kiri Tun, depan belakang Tun. Jadi saya kira adalah gagal dan sangat gagal ya. Semua rancangan politik kotor dan politik jahat untuk menggulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar ini terus tidak berpihak kepada Tun, kepada perikatan. Ketahuilah semua master plan politik dupang-dupang ni diaspirasikan oleh Tun. Jadi saya faham macam-macam Perikatan Nasional PAS dan Bersatu tidak boleh jawab soalan saya. Kenapa anda masih jadi pembangkang? Kenapa Muhyiddin masih jadi PM tepi? Kenapa Mail Lambung masih jadi PM tepi? Dr. Samsuri masih jadi PM tepi? Kenapa orang-orang Tun masih jadi PM tepi? Dan soalan ini paling susah untuk dijawab oleh Raja Petra, oleh Papa Gomo, oleh Ratu Naga, oleh cyber troopers berbayar Perikatan Nasional. Saya kekal dengan game baru saya untuk tahun 2024. Saya tidak akan menggunakan kuasa saya untuk menggulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar Ibrahim kerana saya adalah orang kerajaan. Saya pernah berkhidmat di Putrajaya. Saya pernah menjadi pegawai tinggi kerajaan di Putrajaya. Saya penerima beasiswa kerajaan persekutuan di Putrajaya untuk pengajian sarjana muda saya, puluhan ribuan ringgit. Saya adalah rakyat yang setia kepada raja, rakyat dan negara saya.
Saya tidak akan membenarkan sesiapa untuk mempergunakan kelebihan dan kehebatan saya dalam percaturan kuasa ini untuk menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Walaupun saya tahu saya sangat hebat dan saya diberikan kelebihan oleh Allah untuk menggulingkan secara demokratik 4 orang Perdana Menteri yang menyerbu rumah saya. Saya tidak akan gunakan taktik yang sama ke atas kerajaan rakyat yang absah di istana yang di-Pertuan Agong dan di institusi parlimen yang mulia di Kuala Lumpur. Akhir kata, yang kalah dalam percaturan kuasa ini adalah Tun, adalah Muhyiddin, adalah Tok Guru Hadi Bawang PAS Bersatu dan Perikatan Nasional. Sehebat manapun mereka nak bermain wayang politik, gimmick politik atau propaganda politik, akhirnya yang terbukti menang bergaya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sememangnya Tun M dah semakin gila bersama anak-anak muridnya dan orang-orangnya. Mereka tidak sangka master plan politik lama yang ditanam berpuluh-puluh tahun untuk menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri gagal untuk dicapai di akhir kehidupan Tun mencecah 100 tahun. Intelijen di dalam Malaysia dan seluruh dunia terkejut. Tun dan pasukan politiknya gagal menghalang kebangkitan kuasa Raja-Raja Melayu dan kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang legitimate dalam sistem demokrasi, dalam sistem perlembagaan, dalam sistem monarki Malaysia. Dan saya mengharapkan Tun boleh maafkan diri sendiri kerana gagal untuk menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar hari ini. Saya harap Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang, macam-macam Perikatan Nasional, Papa Gomo, Raja Petra, Ratu Naga, semua pengundi-pengundi Perikatan Nasional boleh mengampunkan dosa-dosa sendiri kerana gagal menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan gagal menghalang Sultan Johor Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim menjadi Di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara.